Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam ini Selasa malam Rabu, yang merupakan pengajian kitab Fathur Rabbani ataupun Kurnia Rabbani yang akan kita baca selepas daripada kita zikrullah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pengajian malam ini dibawa oleh Masjid Qasim, Changi, Singapura. Seperti biasa, sebelum kita membaca kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz, marilah sesama kita khusyukkan hati kita pada Allah SWT. Lupakan segala urusan dunia kita, tetapkan hati kita kepada Dia, dan tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alil athhar ashabil abrar ajma'in, wa ila hadratis sultan awliya wa salihin Siri Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz, wa amadana Allah biimdadi wa anasana biharakati wa nafa'ana bibarakati, wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhuna Mursyidna Rabituna As-Sin Afif bin Mesin Abdul Qadir Mansuruddin Qadir Jalan Baghdadi Sya'lillah wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال بقلبه الله فناصره معينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله. الله 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح على عارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ما يفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam ini dalam kita mengikuti pengajian kitab Fathur Rabbani, iaitulah kitab Siri Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Ya, para jemaah sekalian, mereka yang ada kitab di tangannya, bolehlah mereka buka di muka surat 338. Muka surat 338 ya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam pelajaran kita yang lepas di mana Siri Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz, mari kita beri salam pada Nabi kita dan juga pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Madad, madad, madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Sultanul Awliya. Assalamualaikum ya Sultanul Arifin. Madad, madad, madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Alhamdulillah muslimat rahimakumullah. Dalam pelajaran kita yang lepas di mana Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz telah membukakan majlis yang ke-44 yang bertajuk dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi apabila dikatakan penjara bagi orang mukmin, dia bukanlah maknanya mesti duduk dalam kesusahan, kesempitan, tidak semesti itu. Itu pada zahirnya. Tapi yang maksudnya daripada penjara orang mukmin ialah hatinya. Hati itu senantiasa dalam keadaan resah, gelisah, sedih. Kenapa? Kerana hatinya merindui Allah SWT, merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasa tak boleh berpisah dengan Allah dan Rasulnya. Begitulah hatinya senantiasa dalam keadaan sedih dan begitulah dalam hati itu seperti orang dalam penjara. Demikian pula kalau sekiranya berlaku pula dalam kehidupan dia dalam keadaan kesusahan, kesempitan kerana menjaga hukum-hukum agama Allah, tidak mau menceburkan dirinya pada perkara yang haram, maka itu juga dinamaksudkan dengan penjara dalam dunia bagi orang yang mukmin. Manakala orang-orang yang kafirin, iaitu orang yang tak beriman, mereka itu ibarat dunia seperti syurga. Syurga itu dari segi maksud zahirnya, iaitu mereka nampak macam dalam kesenangan, kemewahan, tapi ialah dunia sahaja. Besok ke akhirat, na'udzubillah min zalik, tempat mereka ialah neraka, jahannam selama-lamanya. Tak ada keluar, walaupun sekejap pun tak ada keluar. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita sudah tahu yang dunia ini hanya sementara, perjalanannya sebentar, sabarlah kita dalam menghadapi kesulitan dunia kita. Mungkin dengan kita nak bekerja, kita tak dapat salat Jumaat, tak dapat salat 5 waktu, tak dapat tutup aurat. Jadi terpaksalah kadang-kadang kita cari kerja
yang rendah gajinya tetapi dapat tunaikan 5 waktu, dapat tutup aurat, tak apalah. Kerana apa? Kerana demi agama Allah. Kerana apa? Kerana nak menjaga hukum Allah. Tak apa. Ya, manusia pandang kita bodoh, kau ni gaji besar tapi kau tinggalkan kerja gaji besar. Apa nak buat gaji besar? Hatta kalau juta-juta sekalipun. Kalaulah sekira kita melanggar hukum Allah, na'udzubillah min zalik, nak salat pun tak boleh, nak tutup aurat pun tak boleh. Jadi apa artinya? Tak ada gunanya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah Allah Ta'ala mengeji atau mengata dan mengkritik orang-orang yang membesarkan keduniaannya. Wa tu'thirun, iaitu Allah mengatakan, bal tu'thirun al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu ini melebih-lebihkan dunia. Tak kira halal haram, tak apa. Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah yang terlebih baik dan yang kekal selamanya. Tapi itulah manusia, kadang-kadang dia nampak yang zahir saja, ya, yang nampak mata kasar dia. Baiklah, kita orang beriman, kita percaya kepada janji Allah. Kita percaya bahawa dengan kita bersama dengan Allah, kita akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kita sabarlah. Sabar daripada keduniaan kita, zahir kita. Dan demikian juga sabar hati kita yang memendam rasa rindu, kasih, sayang, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ya, dan dengan itu masuklah kita pada malam ini, iaitu di muka surat 338, di perenggan yang ketiga daripada muka surat tersebut, sambungan kita dalam pelajaran kita. Berkata Siri Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan rahmat dan barakah ilmunya kepada kita, dan juga kepada tuan penterjemah kitab ini Al-Habib Said Ahmad Semit. Semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan barakah ilmu kepada kita. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid dharain amin. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan seluruh perhatianmu. Kita kembali kepada Allah. Maknanya tumpukan hati kita kepada Allah. Tumpukan perhatian kita kepada Allah. Tengok apa dalam perjalanan hidup kita yang Allah redai, kita kerjakan. Tengok apa yang dalam kehidupan kita yang kita melanggar perintah Allah, kita tinggalkan. Perhatikanlah kepada Allah. Dan tinggalkan besok seperti engkau meninggalkan hari semalam. Jangan kita kata, tak apalah Ustaz, ini untuk hari besok, ini untuk anak-anak, ini untuk kita masa depan kita. Belum tahu lagi masa depan kau. Belum tahu lagi masa depan anak-anak. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kiamat ke dunia ini akan berlaku porak-poranda ke, akan mati ke, semua akan berlaku dengan tak ada mustahilnya. Seperti mana semalam kita dah tinggalkan. Kita dah fogo dah. Tinggallah semalam. Yang semalam tu dah habis dah. Yang besok akan datang pun kita tak tahu. Tapi yang sekarang ini, sekarang kita ni hidup. Sekarang kita diwajibkan Allah tutup aurat. Kita diwajibkan oleh Allah, kita mau melakukan solat. Kita diwajibkan Allah jaga hukum-hukum Allah. Wajib kita keluar zakat. Ini sekarang ni yang kita wajib tunaikan. Yang akan datang ni kita tak tahu. Banyak orang memikirkan perkara akan datang. Tak apalah Ustaz, ni kita untuk masa depan, Tapi dia tak fikir yang besok masa depan belum tahu lagi. Allahu Akbar. Mana tahu bila besok datang dan kau sudah mati. Tu kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Mana tahu. Kau ingat besok nanti nak buat tu. Tiba-tiba besok kita punya mayat saja keluar pada rumah kita. Allah. Tak siapa yang dapat menentukan besok dia boleh hidup lagi. Allah. Dan kau pula si orang kaya. Jangan sampai kekayaanmu itu akan menyebutkan kamu daripada Tuhanmu. Orang kaya. Sibuk dengan harta dia, sibuk dengan perniagaan dia, sibuk dengan kerja dia. Nanti sembahyang ni sunat ni nantilah, ni wajib ni nantilah, nanti aku qada, nanti aku taubatlah. Tak apalah, sekarang kita langgar perintah Allah sikit-sikit haram, tak apalah. Nanti lepas tu kita taubatlah kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh sebahagian orang. Orang-orang yang cakap ni, dia punya harapan dia tu hidup besok, lusa sampai bila-bila. Tapi dia tak sedar, mati tu datang terkejut.
Allah Ta'ala sendiri telah mengatakan, wal ma tari nafsum maza taksibu gada wa ma tari nafsum bi ayyi ardin tamus. Tidak seorang pun tahu besok dia akan buat apa. Kita rancang besok nak pergi pejabat lah, besok nak jumpa klien, tiba-tiba malam ni kita meninggal habis. Wa ma tari nafsum bi ayyi ardin tamus. Dan tak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Dia ingat nantilah nak mati kat Mekah, aku pergi Mekah, aku nak mati kat Mekah. Nantilah aku dalam masjid, aku nak mati dalam masjid. Tiba-tiba kat tepi naik kelab, na'udzubillah, dia mati. Tiba-tiba tempat perjudian, na'udzubillah, dia mati. Sebab dia kata tak apalah, ini kita haram sikit-sikit. Nanti besok-besok kita taubatlah. Tak sempat taubat, kita dah meninggal. Sekarang kita tinggal sembahyang, tak apalah, nanti aku taubat. Sekarang dia tak menutup aurat, tak apalah, nanti aku taubat. Tak sempat nak taubat, dia meninggal. Macam mana? Itulah dia tu. Ini pesanan Syekh Abdul Qadir Jalani. Jangan banyak angan-angan. Jangan kita duk ingat nanti-nanti, jangan. Nanti tu tak tahu bila sampai, kita sampai. Kau pula orang kaya, jangan sampai kekayaanmu itu akan menyibukkan kamu daripada Tuhanmu. Mana tahu bila besok datang, engkau sudah jadi orang fakir. Dan ini berlaku sekarang ini. Sekarang ini dengan kekayaan, kemewahan, kecanggihan manusia, tiba-tiba datang penyakit COVID-19. Semua business drop. Semua flight, semua grounded. Tak boleh terbang. Semua border tutup. Tak boleh keluar negeri. Nampak? Semua business down. Mana-mana yang buat business dulunya million of dollar, sekarang semua dah bankrupt. Banyaklah yang bankrupt. Banyak kena buang kerja pula. Yang mana kerja gaji ribu-ribu, semua dah jadi tak ada apa lagi dah. Kena buang kerja. Kena potong gaji, lepas tu akhir kena buang. Dah tak ada lagi kerja. Allah, ini perkara tak mustahil. Dan sudah pun berlaku depan mata kita. Itu pun kita tak ambil pelajaran juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai, nak sampai macam mana nak ambil pelajaran? Sampai malaikat maut datang depan mata kita, barulah kita nak, nanti aku nak bersemayang, nanti aku nak taubat, nanti aku nak buat ibadat. Sampai masa tu, dah tak guna lagi dah tak ada faedah dah, ya. Allahu Akbar. Jangan sibuk dengan kebendaan, tetapi hendaklah engkau sibuk dengan pencipta segala kebendaan. Jadi kita ni sibuk dengan kebendaan. Wah, kalau pergi shopping tu tak ingat dunia. Shopping sampailah kita kata, dah tak boleh lagi nak berjalan dah. Allah dah letih dah. Sampai macam tu. Macam mana ni? Ini dah terlaluan. Dan macam itulah kalau sekiranya kita sibuk dengan memikirkan kecantikan rumah, kecantikan kereta. Sibuk kita. Tapi kita tak sibuk dengan Allah Maha Pencipta segalanya. Dialah menjadikan dunia. Dia menjadikan manusia. Dia menjadikan alam. Dia menjadikan segala-galanya. Kita tak sibuk dengan dia, Allah. Jangan sibuk dengan kebendaan. Tetapi hendaklah kau sibuk dengan pencipta segala kebendaan. Yang mana yang satunya itu tidak menyamai sesuatu yang lain. Yang satunya itu iaitu Allah. Sibuklah dengan Allah. Kerana Allah itu tak sama dengan sesuatu yang lain. Maksud satunya itu, iaitu yang di mana Allah itu tidak sama dengan sesuatu lain. Kau boleh kasih kepada orang, kau boleh sayang kepada barang, kepada benda, kepada rumah, kereta sebagainya. Tapi semua itu akan hancur. Manusia itu sendiri akan mati. Manusia itu pun boleh berubah. Yang kau dulu sayang, sekarang kau jadi musuh dia. Begitu harta yang kau sayang sekarang sudah jadi kotor, sudah habis. Pakaian yang kau sayang sudah jadi kain buruk. Kereta yang kau sayang sudah kena scrap. Semuanya akan binasa, tak ada yang kekal. Tapi Allah, dialah Tuhan Hayyun Qayyum, yang hidup selamanya, yang berdiri dengan sendirinya, yang kekal selama-lamanya, tidak akan ada penghabisannya. Itulah dia Allah. Kenapa kita tidak cinta kepada Allah? Kenapa kita tidak sibuk dengan Allah yang benar, jujur dalam kasih sayang pada kita? Allah tak pernah berubah kasih sayang daripada kita. Hatta kalau kita, na'udzubillah, kalau orang yang kafir, yang tak beriman pada Allah, Allah bagi dia rezeki. Tengok orang yang kafirin. Allah bagi dia rezeki, bagi dia kesenangan, kemewahan. Bukan hanya orang Islam, bahkan orang Islam yang susah pun banyak. Tapi orang kafir yang senang pun banyak. Jadi itulah kasih sayang Allah tak berubah kepada hamba-hamba dia. Apalagi kepada orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa letih. Jangan merasa nak rehat-rehat kepada segala apapun selain daripada Allah. Dunia bukan tempat berehat. Oh Ustaz, penatlah asyik nak semayang, asyik baca Quran, penatlah. Memang penat. Tapi kita ada masa kita rehat. Bila ke masa rehat? Bila kita balik pada Allah.
itulah bila kita mati, itulah tempat kita rehat. Itulah dia sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la rahata lil mu'min duna liqa'i rabbih azza wajal. Yang artinya tiada rehat bagi seorang mukmin sampai dia menemui Tuhannya Allah. Bukanlah tak rehat langsung. Tak rehat langsung pun jadi mudarat diri kita. Tapi berpada-pada cukuplah. Masa kita tidur 6 jam, masa kita makan, masa kita berehat, kita berada di samping suami isteri kita. Tapi selebihnya jangan kita buang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dengan berbual di telefon berjam-jam, dengan habis masa kita di Facebook kita berjam-jam, dengan kita habis masa dengan baca surat khabar berjam-jam. Tak ada faedah. Baca sikit-sikit sudah. Yang perlunya hati kita nak bawa pada Allah. Kita nak balik pada Allah. Kita bukan balik pada manusia. Kita tak balik pada majikan kita, tak balik kepada bos kita, kita tak balik pada kawan kita, kita tak balik kepada siapa pun. Yang kita balik hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita akan balik pada Allah. Patut inilah yang jadi buah fikiran kita. Rasa bimbang macam mana aku ni tunaikan hak Allah ke tidak, aku tunaikan amanah aku ke tidak, ni aku nak balik pada Allah. Ini yang patut kita bimbangkan. Allahu Akbar. Tapi apa nak buat, dah dunia ni akhir zaman tuan-tuan ya. Memang kita sudah di akhir zaman. Kadang manusia melebihkan dunianya, sanggup menggadaikan agamanya. Kalau hukum agama tu dia nak pusing-pusing lah. Nak supaya boleh. Yang tak boleh itu nak kata boleh. Jadi pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Tolak semua Al-Quran, tolak sunnah Nabi, tolak. Dia selekor. Yang haram dah jadi halal. Yang tak boleh dah jadi boleh. Yang wajib pula dah diringankan. Dah tukar pula. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah akhir zaman ni ya Allah. Kami bimbang, kami takut. Janganlah terkena pada diri kami yang menjadi manusia yang kau murkai ya Allah. Ampunkanlah kami, ampunkanlah ibu bapa kami, ampunkanlah anak cucu kami semua ya Rahman. Dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila rosak perhubungan di antara kamu dengan manusia dan makmur antara kamu dengan Allah, maka sebenarnya sudah dipilihkan itu buat kamu. Maka jangan engkau membenci pilihan Allah. Hubungan kita dengan manusia pun menjadi rosak. Kenapa? Alah, dia ini sikit-sikit haram, tak boleh. Udahlah, tinggalkan dia. Manusia tinggalkan kita. Manusia tak suka pada kita. Kita kata ini hukum Allah. Ini wajib tutup aurat. Ini wajib solat ni. Tak boleh aku tinggalkan. Sudahlah engkau dengan agama engkau lah. Engkau dengan engkau punya ibadat lah. Orang pun tak suka kita. Tak apa. Yang pentingnya kita dengan Allah Ta'ala. Satu dunia tak suka kita tak apa. Yang penting kita disukai oleh Allah. Sebab kita akan balik pada Allah. Kita tak balik pada manusia ni semua. Manusia ni semua ni besok nanti di hadapan Allah. Mereka pun dalam keadaan kelam kabut. Tapi yang kita nak ialah Allah reda kita. Berapa lama lah manusia nak benci kita? 1000 tahun? Tak ada. 100 tahun? Tak ada. Selama kita hidup sekejap. Mungkin kita hidup lagi 10 tahun. Mungkin lagi 10 minggu. Mungkin lagi 10 hari. Mungkin lagi 10 jam. Orang nak tak suka. Tak apalah. Biar dia tak suka. Aku akan balik pada Allah Ta'ala. Terserah kepada dia. Yang menentukan hidup aku, rezeki aku, segala-galanya, nikmat daripada dia. Dia yang menentukan segalanya. Jadi kita jangan rasa duka cita. Kalau sekira orang tak suka kita kerana kita menegakkan agama, kita ikut perintah Allah, kita taat pada Allah, orang tak suka kita, tak apa. Yang penting Allah Ta'ala suka pada kita. Siapa bersabar dengan Tuhan, nescaya dia akan melihat keajaiban kelembutan Allah. Sabarlah dengan Tuhan, dengan Allah. Sabar dengan arti kata terima takdirnya. Sabar dengan arti kata kita terima perintahnya. Sabar dalam arti kata kita sabar cemuhan manusia dalam kita menjalankan perintah Allah. Tak apa. Orang tak naikkan pangkat kita kerana kita orang yang semayang, orang yang jaga aurat. Orang tak suka kita kerana kita jaga semayang, kita jaga aurat kita. Tak apalah, tak apa. Ya, besok mati kita pun balik pada Allah, bukan kita balik pada manusia. Tapi nanti akan Allah Ta'ala tunjukkan keajaibannya. Mana maksud keajaibannya? Sesuatu anugerah Allah atas kita punya kesabaran tu. Kesabaran tu, anugerah Allah tu bukan mesti secara material. Oh, nanti jadi kaya, oh, nanti jadi pangkat tinggi. Tak ada, tak semestinya. Itu kaya atau pangkat tinggi kalau ada pun Alhamdulillah. Tapi itu sementara.
Tapi yang kekalnya ialah bertambah iman, bertambah khusyuk kita pada Allah, sembahyang kita merasa lagi munajat, kita dekat dengan Allah, menangis pada Allah, dan kita masa hati kita tu dekat dengan takwa, bertambah-tambah pada Allah. Allah itulah yang kita nak. Nampak? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah Taala beri sebenar-benar takwa. Macam mana ustaz nampak sebenar-benar takwa? Bila kita jalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, insya-Allah Allah akan berikan kita rasa perasaan takwanya sebenar-benarnya Allah. Dan siapa yang bersabar atas kefakiran, nanti kekayaan akan datang menggantikannya. Kita sabar atas kefakiran. Maupun kefakiran itu kerana kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, ya kita sabarlah. Allah akan datangkan kekayaan. Dan begitu juga kita sabar di atas kefakiran kerana kita tak dapat kerja yang gaji lumayan. Gaji lumayan kita nak kena buka aurat, tak boleh salat waktunya, tak boleh jaga. Tak apalah kita dapat gajinya sederhana tapi dapatlah salat, dapat jaga aurat. Tak apalah. Akan Allah gantikan dengan kekayaan. Kekayaan itu bukan makna mesti kekayaan kebendaan. Bahkan kekayaan kebendaan itu tidak sebenarnya kekayaan. Berapa banyak orang yang kaya tapi dalam susah, hidupnya sempit. Kenapa? Tak ada keberkahan. Tetapi kekayaan itu ialah kekayaan hatinya. Hatinya kaya dengan iman. Hatinya kaya dengan kasih pada Allah. Hatinya kaya dengan makrifat pada Allah. Hatinya kaya dengan zikrullah. Senang hati dia, gembira hati dia. Kenapa? Seorang hati dia penuh dengan keridaan Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan. Laisal ghina bi kasratil arad, innamal ghina ghina'ul qalb, ghina'un nafs. Dalam hadis Nabi mengatakan, arti maksudnya, bukanlah kaya itu dengan banyak harta, tapi kaya itu ialah kaya jiwa, kaya hatinya. Itu yang kita minta pada Allah. Ya Allah, Kau bukakanlah pintu hati kami untuk mendapat makrifat-Mu, Ya Allah. Selamatkanlah kami daripada tipu daya hidup dunia ini, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kebanyakan kurnia kenabian itu terletak pada para pengembala. Kita lihat. Allah mengangkat darjat para Nabi. Tapi asalnya para Nabi itu apa? Pengembala kambing. Nabi kita sendiri pun pengembala kambing. Dan banyak. Kenapa pula Ustaz? Itu nak menunjukkan bahawa Allah meninggikan darjat seorang tu bukan kerana material dunia dia yang banyak, tapi kerana kesabaran dia. Dia menjadi seorang pengembala, dia sabar dengan kekerenahnya, kambing-kambing yang dia jaga tu lari sana sini. Dia sabar. Allah Ta'ala angkat darjat dia. Sebab innallaha ma'asa sabirin. Allah beserta dengan orangnya yang sabar. Demikianlah juga kurnian kewalian itu pada para hamba dan orang-orang yang tiada dikenali, tiada dikenali. Kita biasa dengar wali, dia itu wali ya. Tak tahulah dia wali. Orang tak kenal dia. Dia hidup simple life. Orang tengok dia macam orang biasa. Tak ada macam menonjol. Tak ada ke depan. Tak ada jadi orang public figure. Tak ada. Dia biasa saja. Tapi dia wali Allah. Nampak tuan-tuan. Jadi ini kurnia Allah Ta'ala. Kurnia Allah bukan kepada orang yang public figure, yang besar, yang depan orang ramai. Masya Allah kalau ada betul, Alhamdulillah lah. Tapi tak semesti itu menjadi sebabnya. Bahkan daripada orang yang tawaduk, yang rendah diri, yang low profile, orang tak kenal pun. Itulah dia. Kadang-kadang Allah angkat. Kenapa Allah angkat demikian? Ada sebabnya. Setiap hamba yang merendahkan dirinya terhadap Allah, nanti Allah akan muliakan dia. Itulah Nabi kita sabda, man tawadda'a lillah rafa'ah. Siapa yang bertawaduk, merendah diri pada Allah, Allah angkat darjat. Ya, orang tak kenal dia, orang tak tahu dia, tapi Allah mengetahui dia. Dia tak dikenali orang. Setiap hamba yang bertawaduk, dia diangkat oleh Allah kerana dialah yang memuliakan dan menghinakan. Dialah yang mengangkat dan merendahkan, yang memberi taufik dan memudahkan perjalanan. Yang kalaulah tiada kerana dia, nescaya kita tiada dapat mengenalinya. Itulah dia tuan-tuan. Semuanya daripada dia. Allah. Dia yang mengangkat darjat kita, dia menjatuhkan darjat kita. Jangan kita ingat dengan kita jalankan perintah Allah, orang komen, orang kritik, orang kata, orang tak suka, kita pun dah jatuh maruah kita, jatuh darjat kita, jatuh kita punya prestasi kita. Jangan.
Sebabnya mengangkat kita ya Allah, yang muliakan kita Allah. Yang menghinakan kita pun Allah Ta'ala juga. Manusia pada zahirnya puji kita, sanjung kita, tapi di sisi Allah, Allah hinakan dia. Berapa ramai daripada orang-orang besar yang mati dalam kehinaan. Allah hinakan mereka. Na'udzubillah min zalik. Sampai ada yang bumi pun tak nak terima dia. Na'udzubillah. Jadi itulah dia tuan-tuan. Itulah Allah Ta'ala mengatakan yang kita buat wirid lepas subuh, lepas maghrib. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'al mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Qulillahumma malikal mulki, ya Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha'. Engkau memberi kerajaan kepada siapa kau kehendaki. Engkau menarik kerajaan itu daripada siapa kehendaki. Hari ini satu kerajaan naik. Besok kerajaan itu turun, naik kerajaan lain. Ini kita dah nampak dah. Dalam sejarah, hatta negeri sejarah Islam pun. Daripada zaman pemerintahan khalifah, jatuh, naik pula pemerintahan zaman dinasti Umayyad. Jatuh pula, naik pula zaman pemerintahan Abbasiyah. Jatuh, naik pula zaman pemerintahan Saljuk. Naik pula zaman pemerintahan Uthmaniyah. Jatuh, naik. Bermacam-macam kerajaan bertukar-tukar. Hatta negara-negara kerajaan demokrasi pun sekarang ni pun. Naik satu parti yang lain, kemudian jatuh. Naik satu parti yang lain. Tak mustahil. Sebab semua tu dengan kehendak Allah. Allah yang menentukan. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkau memuliakan siapa kau kehendaki dan kau menghinakan siapa kau kehendaki. Dulunya disanjung oleh orang, tiba-tiba bila dia jatuh, orang hina dia, orang kata dia. Berapa banyak kerajaan-kerajaan di Timur Tengah pun jatuh. Dan kemudian begitulah, berapa banyak kerajaan yang lain pula naik. Semua tu dengan kehendak Allah. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah yang memberi, Allah yang menarik. Jadi kita jangan bimbanglah dengan dunia kita. Kita jalankan perintah Allah dan kita istiqamah dan kita cari jalan yang halal. Selebihnya, ya Allah, aku buat yang termampu aku. Aku membantu padamu untuk membantu aku dalam hidup ini. Aku serahkan diriku padamu, ya Allah. Serah pada Allah. Kalau Allah kehendaki hidup kita fakir, miskin, ya kita terima. Nabi kita pun hidup miskin. Sampai-sampai kan Nabi waktu wafat, baju besi masih tergadai di sisi seorang Yahudi kerana nak meminjamkan 2 kilo gandum untuk makanan keluarganya. Masya Allah, miskin Nabi kita. Tapi dialah Sayyidul Mursalin, penghulu sekalian Nabi-Nabi dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan penghabisan kalam imam kita, yang kalaulah tiada kerana dia, ini kita pun tidak dapat mengenal dia. Kita dapat mengenal Allah ni kerana apa? Kerana Allah. Ustaz, saya belajar syekh tu, saya belajar syekh ni. Alhamdulillah. Tapi itu hanya sebagai sebab. Yang sebenarnya Allah juga yang menggerakkan kita. Pergi belajar dia, pergi belajar sana. Dan Allah juga yang menggerakkan syekh itu untuk memimpin kita. Jadi yang sebenarnya mengenalkan kita kepada dia ialah Allah sendiri. Sebab tu kata-kata Nabi kita, araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maknanya dengan sebab Tuhanku yang mengenalkan aku pada dia. Kita semua. Kita dapat taufik hidayah daripada siapa? Daripada Allah. Kita dapat buat ibadat daripada siapa? Daripada Allah. Jadi dia yang membawa kita untuk mengenalkan kepada dia. Alhamdulillah. Dan itulah sebesar-besar nikmat. Nikmat dapat beriman, tauhid dan mengenal Allah Ta'ala. Itulah sebesar-besar nikmat. Bukan nikmat makan minum, bukan nikmat pangkat dan darjat, bukan nikmat pujian sanjungan orang manusia, tak ada. Tetapi nikmat kita dapat mengenal Allah, beriman pada Allah dan makrifat pada Allah. Itulah setinggi-tinggi nikmat. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat iman dan Islam. Dan cukuplah ke dunia itu sebagai nikmat kepada kami ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbal Alamin. Ya, dan demikianlah Imam bin Athaillah, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jalani masuk di muka surat 339. Kenapa sampai membanggakan amalan? Ini satu lagi tajuk kecil yang di mana nak dibahaskan, ya.
Kenapa masih sampai membanggakan amalan? Wahai orang-orang yang membanggakan amalannya. Alangkah bodohnya kamu sekalian. Kalaulah tidak kerana taufiknya Allah, mana boleh kamu bersalat, berpuasa dan bersabar. Janganlah. Jangan kita bangga kita dapat solat. Aku dapat solat kau. Aku dapat Jumaat kau. Aku dapat puasa. Aku dapat... Jangan kita bangga. Semua ni adalah taufik hidayah Allah. Kenapa kita nak bangga? Ini kerja bodoh. Macam kita bawa kereta Mercedes. Bawa kereta Mercedes kita bangga. Wah, ini kereta cantik. Kau driver je lah. Ini tauke punya. Macam itulah juga. Kita ni solat zahir saja. Hakikatnya Allah yang gerakkan kita. Kalau Allah tak gerakkan kita, tak beri hidayah pada kita, kita pun tak bangun untuk salat. Tapi dialah yang menggerakkan segala. Dialah yang beri kita taufik dan hidayatnya. Kamu sekalian pada makam kesyukuran, bukan makam kebanggaan. Kita ni patutnya sentiasa syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dapat salat, terima kasih ya Allah. Dapat puasa. Bukan kita di makam, di darjatnya nak bangga, nak megah. Tak ada. Orang yang bangga, yang megah tu siapa? Syaitan, iblis. Bila disuruh sujud pada Nabi Adam, dia tak nak sujud. Dia kata, aku khairum min, lebih baik daripada Adam. Itu bangga tu. Itu makam iblis. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita sebagai makam hamba, kita selalu bersyukur, terima kasih pada Allah. Sebab tu setengah alim ulama kita, lepas solat, terus dia sujud syukur. Lepas solat, terus sujud syukur. Syukur pada Allah. Dapat solat. Kalau tidak dengan izin Allah, tidak digerakkan Allah, tak dapat kita lakukan solat. Dan amal-amalnya lain. Kebanyakan hamba sangat megah dengan amalan-amalan mereka dan ibadat-ibadat mereka. Mereka inginkan manusia memuji dan menyanjung. Sangat condong kepada dunia dan para pemilik dunia. Sebabnya, ialah kerana mereka berdiri dengan diri mereka dan hawa nafsu mereka. Ini Syekh Abdul Qadir yang bagi tahu ni. Inilah berlakunya kenapa manusia hari ini bangga dengan amalan ni. Bangga dengan pendapatnya. Bangga dengan pangkatnya, darjatnya. Bangga. Wah, aku seorang pembesar. Aku seorang pemimpin. Aku sebagai seorang ketua jabatan. Aku itu, aku ini. Dia kalau nak buat sesuatu, nak cari pujian orang. Orang puji, orang suka. Okey, kita buat. Nak buat sesuatu supaya bos dia suka. Majikan dia suka. Supaya orang-orang yang ketua-ketua dia suka. Haram, halal itu tolak tepi. Yang penting ketua aku suka. Ini berlaku sekarang ni. Daripada dulu pun sampai sekarang. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani bicaranya sudah bila? Sudah 900 tahun dulu. Bukan sekarang. Kalau itu dah berlaku, apalagi sekarang. Na'udzubillah min zalik. Itulah yang kita bimbang akhir zaman ni. Orang menjual agama kerana dunia. Itulah Nabi SAW mengatakan, badiru bil amali salih. Bersegeralah kamu dengan amalan salih. Sebelum datang masa di mana yusbir rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Berpagi-pagi seorang tu mukmin, petang-petang dia sudah jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan petang-petang dia mukmin, pagi-pagi dah jadi kafir. Kenapa berubah-berubah? Nabi beritahu, yabi'uddinahu bi'aradhi minad dunya. Dia menjual agamanya kerana untuk dapatkan sekeping daripada dunia. Kesian dia. Nak dapat keduniaan, nak dapatkan gaji, nak dapatkan pangkat, nak dapatkan stable hidup dia, dia punya pangkat, dia punya darjat, nama kedudukan dia. Dia rasa dia someone tapi dia nobody. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah yang kita bimbang dan sekarang pun sedang berlaku. Hukum agama sudah dikotak-katikkan ikut kesesuaian yang dikehendakinya. Yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Yang wajib dah tak jadi wajib, yang haram sudah jadi wajib. Allah. Ini akhir zaman tuan-tuan. Kita ni zaman akhir zaman. Dah banyak berlaku dah. Kita tengok bangunan yang bercakar langit. Tengok orang-orang yang kaya. Banyak harta dengan dosa maksiat sekarang. Boleh dijual dirinya untuk dapatkan kehidupannya. Sudah tak ada lagi harga diri manusia tu. Allah na'udzubillah min zalik. Inilah dia kerana nak menjaga dirinya dan hawa nafsu dia. Memanglah dunia itu disukai oleh jiwa. Jiwa tu nafsu lah. Memang dunia itu nafsu suka. Sedang akhirat pula disukai oleh hati. Sebab tu Allah Nabi mengatakan, ad-dunya halawatul khadra. Falyanzur
dunia itu adalah manis dan cantik. Maka hendaklah seorang tu lihat apa yang dia ambil pada dunia. Jaga, awas-awaslah. Ya. Dan akhirat tu disukai oleh hati. Nafsu dengan hati. Apa maksud nafsu ini? Nafsu tu selalu diibaratkan kepada kejahatan. Nafsu jahat ini. Tetapi hati tu selalu diibaratkan kepada roh. Roh dia suka pada akhirat. Sebab roh memang daripada alam akhirat. Kalau nafsu tu daripada alam jiwa kita dunia ini. Tetapi selain daripada roh dan nafsu, tetapi Allah disukai oleh rahsia. Apa tu rahsia? Rahsia tu ialah intisari cahaya nur dalam roh kita. Itu yang Allah Ta'ala mengatakan, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Bukan mata dia yang buta, tapi mata hati yang dalam dada dia yang buta. Mata hati ini itulah dia rahsia di dalam roh kita. Ustaz, roh kita ada mata ke? Roh ada mata. Semacam mana jasad kita ada mata, roh kita pun ada mata. Nah, mata hati itulah yang suka kepada Allah. Roh kita suka pada akhirat. Mata hati kita suka kepada Allah Ta'ala. Sebab dia mengenal Allah. Dia mengenal Allah. Allah yang berbicara kepada dia. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhanmu? Jadi itu di padang Arafah sewaktu Nabi Adam AS setelah diturunkan ke syurga dan didatangkan oleh Malaikat Jibril ke padang Arafah di Mekah, dan kemudian ditepuk belakang tulang sulbinya, dikeluarkan semua roh zuriat Nabi Adam, termasuk kita pun ada. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab, qalu bala syahidna, semua kami menyaksikan ya Tuhan. Jadi yang kenal kita kepada Allah ialah kita kata mata hati roh kita. Roh, mata hatinya. Itulah. Macam kita sekarang ada mata, jasmani ada mata. Mengenal benda yang nampak zahir. Roh kita, mata hatinya mengenal kepada Allah. Itulah namanya rahsia. Sebab dia dalam benda yang tertutup. Rahsia tak nampak. Melainkan orang yang sudah ditutup mata hatinya, dia tak nampak ke akhirat, dia tak nampak agama Allah, dia tak nampak kebesaran Islam. Dia hanya nampak kebesaran dunia, pangkat itu. Apa nak kita nak buat? Itu semua takdir Allah, ketentuan Allah. Hanya saja hikmat itu disematkan di hati kamu. Maksud hikmat di sini ialah rahsia. Hanya saja rahsia itu. Hikmat itu sini maknanya rahsia. Rahsia yang kita kata mata hati itu. Disematkan di hati kamu sesudah ditetapkan coraknya. Makna mata hati itu akan dibukakan. Akan dicahayakan apabila sudah cukup ikut sifat-sifatnya. Sifat taat, sifat takwa, sifat ikhlas, sifat itu. Kerana hikmat itu adalah kaki perkara ini. Jadi hikmat itu rahsia. Rahsia hati itu, mata hati itu, itulah dia kaki yang menggerakkan kita punya perjalanan kita. Kita nak buat amal ibadah, nak taat, mata hati kita tu sudah mengenal Allah, kebesaran dia. Kita bertunduk kepada dia. Tapi kalau mata dia terbuta, tak nampak Allah. Dia hanya nampak dunia saja. Dia cari jalan bagaimana hukum agama yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Itu jalan kerja dia lah. Sebab mata hati dah buta. Na'udzubillah. Sebab itu orang zaman Nabi dipanggil golongan jahiliyah. Kita kena faham. Orang zaman Nabi bukan bodoh. Mereka ini penyair-penyair yang pandai dan berbangga dengan syair-syair mereka. Sampai digantungkan asyara mu'allaqat. 10 syair yang hebat-hebat digantung di Kaabah. Mereka bangga dengan kepandaian dan kefasihan mereka. Tapi kenapa mereka dinamakan kaum jahiliyah? Dalam kitab-kitab sejarah kita kata kaum jahiliyah. Ini adalah kerana mereka itu jahil daripada segi mata hati. Mata hati mereka itu buta. Tak mengenal kepada kebesaran Allah Ta'ala. Walaupun dia pandai dari segi hukum zahir, tapi mata hati dia buta. Tak mengenal hukum Allah. Dia tak takut kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Awaslah tuan-tuan ya. Jangan sampai kita dibutakan mata hati. Sebab bila kalau kita dah buta mata hati, kita tak mengenal Allah di dunia, besok di akhirat pun kita tak akan kenal Allah. Man kana fi hazi dunya a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila. Siapa di dunia ini buta mata hatinya,
maka di akhirat pun dia akan buta dan dia akan lebih sesat daripada yang lain. Na'udzubillah min zalik. Siapa yang mendakwa sesuatu tanpa menetapkan hikmah itu, siapa mendakwa sesuatu, dia nak dakwa dia wali ke, ulama ke, orang pandai ke, tanpa ada hikmah, tanpa ada rahsia hati dia, tanpa ada mata hati yang celik itu, maka nyatalah dia telah berdusta, sebab setiap hakikat yang tiada disaksikan oleh syariat, maka itulah zindik namanya. Apabila dia buat pengakuan, dia wali ke, dia ulama ke, dia orang pandai ke, dia tak boleh lari daripada syariat. Hakikat dan syariat. Kalau hakikat dia wali lah, aku tahulah ni semua. Tapi syariat dia boleh tukar-tukar. Boleh haram jadi halal. Halal jadi haram. Yang wajib tak apa. Yang tak wajib jadi wajib. Maka ini orang yang zindik. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Awaslah ya. Apa tu makna zindik, Ustaz? Zindik tu makna zahirnya Islam. Hakikatnya dia tu, na'udzubillah, kafir. Tak boleh beriman pada Allah Ta'ala. Itu bahaya tu. Tapi kita tak boleh tuduh orang tu zindik. Ini pelajaran tasawuf ini, dia satu perkara yang kita kena faham. Dia bukan untuk kita menuduh orang tu, orang ni, orang tu, tidak. Tapi dia lebih menuju pada diri kita. Akulah ni, aku. Jadi kita sebagai muhasabah diri kita. Berhitung pada diri kita. Jangan aku buat seperti ini. Jangan aku jadi orang seperti ini. Na'udzubillah min zalik. Tapi pada orang lain lebih baik pada aku. Orang lain lebih bagus pada aku. Orang lain lebih taat pada aku. Aku tak ada apa benda pun. Itulah perasaan bagi orang yang belajar tasawuf. Ya. Terbanglah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perkataan terbang ni kita kena tambahkan lah. Ya. Mana satu perintah. Terbanglah kepada Allah Azza wa Jalla dengan kedua sayap Al-Quran dan Sunnah. Ini kita kena faham. Ulama tasawuf adalah ulama yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita ingat Al-Quran dan Sunnah ni ulama tasawuf dia ketepikan, dia dapat daripada Allah, jadi dia tak pakai Quran. Tidak. Quran Sunnah tu menjadi fondasi dia, akar umbi dia. Tetap dia berpegang padanya. Cuma apa yang lebih tu laduni, ilmu daripada Allah sebagai menambah kepada apa yang sudah sedia ada. Bukan menolak yang sudah sedia ada. Jaga, awas. Kita nak menolak hukum agama Allah yang sudah sedia ada dengan kerana kita dapat ilmu laduni dengan tidak. Itu bukan caranya. Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi asas pegangan kita umat Islam, Ahlus Sunnah Jamaah, termasuk juga ulama-ulama tasawuf. Ini pesanan Syekh Abdul Qadir Jalani. Qaddasallahu sirrahu. Terbanglah kepada Allah Azza wa Jalla dengan kedua sayap Al-Quran Sunnah. Masuklah kepada Allah dan tanganmu pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata ini adalah sebagai satu petunjuk pada kita. Kita nak masuk kepada hadrat Allah, nak menghadap pada Allah. Pintu mana kita masuk? Mesti ada pintu. Pintu itulah pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia adalah kunci kepada pintu masuk menghadap kepada Allah Taala. Seorang tu sungguh kuat ibadat tapi dia tak adalah hati dia dengan Rasulullah, tak ada, kosong, zero. Maka dia terhijab daripada Allah. Kenapa Ustaz? Allah sendiri yang telah letakkan darjat Nabi demikian. Kita dalam salat kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta. Allah jawab pada permintaan kita. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau ya Muhammad. Wa innaka, engkau ya Muhammad. Latahdi, sungguh memberi hidayat, memberi petunjuk. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kita nak cari jalan lain, nak pergi kepada Allah, tak ada. Melainkan jalan Rasulullah SAW. Jalan Rasulullah, baru kita jumpa pada Allah. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu di sini kebanyakan alim ulama memperbanyakkan selawat sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat itu membawa kita dekat dengan Nabi dan dengan itu dekatkan kita kepada Allah Taala. Jadikanlah beliau, iaitu Nabi, jadikanlah Rasulullah SAW itu wazirmu. Wazir itu menteri kamu. Dan gurumu. Guru, banyakkan selawat. Di akhir zaman ni kita nak cari guru mursyid ni memang susah. Bukan susah, kadang ada tapi kita tak kenal. Kerana mereka itu low profile, orangnya tersembunyi. Tapi banyakkan selawat. Selawat itu akan menjadi mursyid untuk kita, guru untuk kita. Jadikanlah Rasulullah sebagai wazirmu, menteri kamu, guru kamu.
dan biarkan tangan beliau, tangan Rasulullah SAW menghiasimu dan menyisir rambutmu. Biarlah dia hiaskan kita. Biarlah dia menyisirkan rambut kita. Rasulullah SAW. Maksud ni, Rasulullah SAW akan komplitkan kita. Akan sempurnakan kita. Kemudian membawamu masuk ke hadrat Allah. Kemudian akan dibawa kita. Jadi kita nak menghadap beraja, mesti siapkan, bersihkan diri cantik-cantik. Siapa nak cantikkan kita? Kalau pengantin, mak andam. Kalau kita dengan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menghiaskan kita, komplitkan diri kita untuk kita menghadap pada Rabbul Alamin. Dialah Al-Hakim, dialah Rasulullah. Dialah Rasulullah. Dialah tu maknanya Rasulullah ya. Tandakan sikit kat situ tu. Kalau tidak kita tak tahu, nanti kita ingat Allah. Dialah Al-Hakim, iaitu Rasulullah. Rasulullah Al-Hakim. Dengan roh-roh. Di sini perkataan rumah-rumah ni kita cancel sudah. Kita cancel. Ya. Dialah Rasulullah Al-Hakim. Dengan roh-roh. Hakim tu orang yang hakim yang bijak lah. Yang bijak, yang mengatur. Dengan roh-roh. Yang mendidik para murid. Ya, mendidik para murid. Jadi Rasulullah. Dia membimbing rohani kita. Rasulullah. Dia mendidik kita. Mendidik kita untuk bawa kita pada Allah Ta'ala. Dan induk semua orang yang dicari. Induk tu maknanya ada sumber. Yang dicari. Seperti kita nak mencari sesuatu kecantikan, ke nur cahaya. Kita cari sumbernya. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penganjur para salihin, dialah ketua. Penganjur itu mana ketua? Ketua salihin. Sudah tentunya tak ada siapa yang lebih soleh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan-perkataan ini ada sikit kita kata sindiran-sindiran, tetapi dipahami oleh mereka yang faham. Saya ulangi, kalau perlu catat-catat ya. Dialah hakim, iaitu penghukum, pembimbing. Siapa tu dia? Dialah Rasulullah. Dengan roh kita. Yang mendidik para murid. Muridnya orang yang jalan menuju pada Allah. Induk semua orang yang dicari. Dialah sumber nur hidayat yang dicari. Penganjur para salihin. Penganjur, pembimbing kepada para salihin. Pembagi segala ahwal dan makam-makam di antara mereka. Dialah, Nabilah, Rasulullah SAW. Pembagi ahwal. Ahwal tu kedatangan. Siapa diangkat jadi wali. Siapa jadi wali atas, wali tengah, wali akhir. Dialah Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi Nabi SAW bukan hanya sebagai membawa dakwah kepada kita umat manusia. Tapi setelah wafat Nabi pun ada lagi tugas dia di sisi Allah SWT. Kerana Allah Azza wa Jalla telah menyerahkan semua perkara itu ke tangannya. Allah dah serahkan ini. Ya Muhammad, engkaulah yang uruskan. Dan menjadikannya amir bagi sekalian. Jadi kau ya Muhammad, ketua sekalian urusan ini. Siapa yang kau nak angkat jadi wali, siapa yang kau nak angkat jadi kekasih Allah, siapa yang dapat marifat, siapa tidak, itu urusan kau lah yang tentukan. Sebab tu kita banyakkan salat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang dapat banyakkan salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat marifat pada Allah, dapat pembahagian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pakaian yang diberikan raja kepada para askarnya selalu dibagi-bagikannya oleh panglima askar itu. Nah, raja bila nak bagikan pakaian askarnya, bukan raja yang bagi. Raja kata pada panglima, ambil kau ni pakaian-pakaian askar-askar. Kau bagikan pada mereka siapa-siapa dia. Ketua dia, panglima yang uruskan. Bukan raja perintah saja. Maha suci Allah. Allah Ta'ala nak meninggikan darjat Nabi kita SAW. Apakah Allah tak boleh buat? Allah boleh buat. Allah boleh bagi siapa Allah kehendaki. Tapi Allah nak tunjukkan kepada kita bagaimana mulia dan agungnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dapat dekat dengan Nabi kami, dapat banyak selawat pada Nabi kami, ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami supaya kami mengenal kebesaran keagunganmu, ya Allah. Maafkanlah kami atas kelemahan dan kebodohan kami, ya Rahim. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayat kepada kami. Dan berikanlah taufik hidayat pada pemimpin-pemimpin kami. Maupun pemimpin agama atau pemimpin negara. Supaya memudahkan kami, umat Islam, dapat menjalankan perintahmu. Dan meninggalkan laranganmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam jalan hidup ini. Sampai akhir umur kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah sekarang kita sudah mula masuk bulan Syaban ya. Sekejap masa berjalan tuan-tuan ya. Baru sebulan kita rasa Rajab, tak sampai sebulan rasa macam minggu lepas saja. Sekarang dah masuk Syaban. Begitulah masa berjalan cepat tuan-tuan. Umur kita pun makin pendek, kubur pun makin dekat, mati pun bertambah dekat. Marilah sama-sama kita pada bulan Syaban ini banyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi kekasih-kekasih. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan, sampai sini saja untuk kita pada malam ini. Maaf sajalah dalam penyampaian saya ada apa-apa kekurangan, kesilapan, kesalahan. Yang mana benar daripada Allah, yang salah silap pada kebodohan saya, kebebalan saya, kebingungan saya. Maaf banyak. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita pada malam ini merupakan daripada channel dakwanya Masjid Kasim ya, Changi, Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bermurah hatilah untuk kita derma pada pihak masjid dengan nombor-nombor akaun yang ada di hadapan kita insya-Allah. Ya sampai sini saja tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sama-sama kita akhir membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.